أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي وهو ثلاثة أبواب. An-naw'ul awwalu bermula bagai yang pertama. Huwa ma zida fihi. Waw itu tidak ada. An-naw'ul awwalu bermula bagai yang pertama ni. Huwa ialah ma zida fihi. Ialah fa'il. Ma barang yakni fa'il. Zida fihi yang ditambahkan. Fihi pada fa'il ni harfun wahidun akan satu haraf. Ala sulasi di atas fa'il sulasi. Ala sulasi di atas fa'il sulasi makna di atas fa'il yang bahasa huruf asal tiga haraf. Jadi telah maklum bagi tanya bahasa yang kita bicara sekarang ni ialah fa'il sulasi madhi. Jadi asalnya pokok bahasa daripada ilmu sorahnya iaitulah tentang kelima harap. Maka kelima harap pada asalnya tak ada dua bahagian. Pertamanya fa'il sulasi, yang keduanya fa'il rubai. Fa'il sulasi ialah fa'il yang bahasa tiga haraf. Fa'il rubai ialah fa'il yang bahasa empat haraf. Maka tiap-tiap daripada kedua-dua fa'il ni, fa'il sulasi dan fa'il rubai ni terbahagi kepada dua bahagian pula. Pertamanya sulasi mujarrad, yang bahasa tiga haraf, yang sunyi daripada huruf tambahan. Yang keduanya sulasi mazi, fa'il yang bahasa huruf asal tiga haraf tapi ditambahkan akan huruf-huruf yang baru di atas huruf asal tu. Yang dimakian juga fa'il rubai. Bahagian yang kedua fa'il rubai. Fa'il rubai terbahagi kepada dua bahagian juga. Pertamanya iaitulah rubai mujarrad. Rubai mujarrad mana fa'il yang adalah huruf asal yang empat haraf, yang sunyi daripada huruf tambahan. Yang keduanya rubai mazi, fa'il yang bahasa empat haraf tapi yang ditambahkan di atas empat huruf ni akan segala haraf-haraf tambahan. Maka bahasa yang kedua sini ni kita dah menyata rubai sulasi mazi. Sulasi mazi ni ia telah ada tiga bagai, ada tiga nak. Nak yang pertamanya huwa ma zida fihi harfun harfun wahidun ala sulasi. Bermula bagai yang pertama huwa. Huwa waw tu tidak ada. Sebab kalau lah ada waw tu tak sah nak jadi khabar bagi an-naw'ul awal tu. Sebab an-naw'ul awal tu jadi mubtada, an-naw'u jadi mubtada. Huwa ma tu jumlah mubtada. Huwa ma jumlah mubtada khabar jadi khabar bagi an-naw'ul awal. Kemudian sekiranya kalau lah ada waw tu, jadi jumlah tu tak boleh dah nak jadi khabar bagi an-naw'ul awal. Kerana waw ni orang panggil waw isti'anah. Permula akalan semula. Jadi permula akalan semula situ, sekiranya kalau ada waw, jadi kalam tu permulaan semula. Memang tidak ada lah hubungan cakapan kata wahwa mazidafih dengan an-naw'ul awal. Tu. Bila tidak ada hubungan, tak boleh lah nak jadi khabar bagi an-naw'ul awal. Sedangkan di sininya kalau huwa mazidafih ni ada hubungan lagi, ada gantungan lagi dengan an-naw'ul awal. Kerana an-naw'ul awal tu jadi mubtada, jumlah huwa mazidah tu jadi khabar. Jadi bila jumlah huwa mazidah jadi khabar, jadi waw tu terpaksa tak ada. Setengah-setengah kitab naskah tu tidak ada waw. Dalam syarahan dia pun memang dia kata tak boleh dimasukkan waw situ. Kerana biasanya kalau waw ada tu, orang panggil kalam tu kalam ajnabi, kalam asing, suku. Tidak ada gantungan kalam yang kemudian dengan kalam yang pertama, kalam yang dulu.
An-naw'ul awalu bermula bagai yang pertama huwa ma zida fihi ialah fi'il. Zida fihi yang ditambahkan fi pada fi'il ni harfun wahidun akan harf yang satu. Tambah-tambah ala sulasi di atas fi'il sulasi. Fi'il yang bahasa huwa asal 3 harf. Kemudian kita tambah di atas dia ni 1 harf. Tu orang panggil fi'il sulasi mazid. Sulasi dikatakan sulasi i'tibah huwa asal dia 3 huruf. Dan dikatakan rubai ini, iktibar ditambahkan di atas huruf asal yang 3 huruf ni akan 1 harf, akan 1 huruf. Wa huwa salasatu abwabin. Wa huwa dan iaitu an-naw'ul awal atau ma zida fi harfun wahidun ala sulasi ini salasatu abwabin ialah 3 bab, 3 wazan. Salasatu abwabin mana salasatu azwani ialah 3 wazan sama. Al-awwal al-babul awalu bermula wazan yang pertama af'ala yuf'ilu if'alan ialah wazan af'ala yuf'ilu if'al. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ni dikatakan salah satu daripada wazan bagi fi'il sulasi mazi, tapi sulasi mazi daripada bagai yang tambahlah, iaitu sulasi mazi yang ditambahkan di atasnya 1 harf. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala tu dikatakan wazan. Maka af'ala yuf'ilu if'al ni, wazan ni memang dah tambah dah 1 harf ni. Kalau mengikut wazan yang asalnya daripada fi'il sulasi mujarrad, fa'ala yaf'ilu if'alan. Fa'ala yaf'ilu if'al. Fa'ala yaf'ilu fi'lan. Tu asal. Fa'ala yaf'ilu fi'lan. Fa'ala yaf'ilu fi'lan. Daraba yadribu darban fa'lan. Daraba yadribu darban. Tu dikatakan hak sulasi mujarrad dia. Kemudian di sini kita dah menyatakan fi'il hak sulasi mazi. Sulasi mazi ni ia telah tambah 1 harf. Lalu telah ditambahkan akal hamzah jadi af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'al. Maka af'ala yaf'ilu if'al sekarang ni dikatakan fi'il sulasi mazi. Fi'il sulasi mazi tambah 1 harf. Mauzunuhu bermula timbangannya, timbangan bagi wazan af'ala yaf'ilu if'al ni ialah akrama yukrimu ikraman. Ialah akrama yukrimu ikraman. Sama juga. Akrama ni dikatakan mauzun bagi af'ala yaf'ilu if'al. Maka mauzun ning ni asal hantaran daripada fi'il hak sulasi mujarrad dia nya ialah karuma yakrumu kiraman. Salah tu karuma yakrumu karaman. Karama yakrumu karaman. Asalnya karuma yakrumu karaman tu. Kemudian tambah hamzah 1. Sebab di sini kita dah bahas nak buatkan dia tu jadi fi'il hak sulasi mazid. Tambah hamzah 1 jadi akrama yukrimu ikram. Akrama yukrimu ikram. Wa alamatuhu dan bermula tanda. Tu sama seperti kata wa alamatuhu. Waw situ waw isti'anah tu. Ya, jadi wa alamatuhu ni cakap pe bahasa wa alamatuhu ni memang tak gatunglah dengan masalah yang dulu. Berapa masalah yang musannaf nyata tak af'al if'al dah beda. Mauzudu akrama yukrimu ikram. Dah habis kat tu dah masalah. Kemudian wa alamatuhu an yakuna madhi ni isti'anah semula, permula akal semula. Masalah lain pula di sini ni. Maka bolehlah kita nak dibubuhkan akal waw situ dikatakan waw isti'anah. Isti'anah bayan. Waw yang bahasa permulaan, yang bahasa ilmu bayan situ. Maka permulaan akal semula situ. Dia bila lah ada waw isti'anah ni kita reti faham kata bahasanya masalah tu masalah yang lain pula. Memang masalah yang jatuh kemudian daripada waw tu tidak ada gantungan dengan masalah yang dulu. Tu dikatakan waw isti'anah. Maka di sini ni alamat tu jadi mubtada. Anyakuna jadi khabar. Jadi bahasan ni ialah bahasa lain pula. Kenapa? Iaitulah musannaf nak menerang dan nak menyatakan akan tanda-tanda untuk kita nak reti dan nak faham, nak tahu akan keadaan fi'il yang datang di atas wazan yang pertama daripada bagai yang pertama bagi fi'il sulasi mazi. Lalu itulah kata wa alamatuhu dan bermula tandanya tanda bagi al-babil awal. Pecamannya bagi al-babil awal an yakuna madihi bahawa adalah fi'il madinya fi'il madi bagi al-babil awal wazannya pertama ni. Ala ni kalau mazuf khabar bagi yakun. Sebab yakun tu fi'il nawasih.
Beramal dia merupakan isim nasab khabar. Madihi jadi isim bagi yakun. Allah Ta'ala khabar. Alamat tandanya untuk nak erti, nak faham, nak tahu katanya kelimah-kelimah tu datang di atas wazan af'al yaf'il if'al ni. An yakuna madihi ialah keadaan fa'il madinya, fa'il madi bagi al-babil awal ni. Fa'il madi ni ja'iyan ala arba'ati ahrufin. Allah Ta'ala khabar yakun. Takdir ja'iyan lah. Sebab Allah yahrah tu. Harrah ni semata-mata harrah tak boleh nak jadi khabar. Pastilah dia kena ta'wil dengan isim. Habis tu dia panggil Allah ni takluk mahzuf. Takluk mahzuf jadi khabar yakun. Yang tempat takluk dia tak ada. Tempat takluk bagi Allah tu tidak ada. Kemudian takdir tempat takluk mari itulah yang ialah jadi khabar yakun. Ja'iyan ilah datanglah madihi ni ala arba'ati ahrufin di atas pahrah. Jadi khulasah kita nak cerita kata bahasanya alamat tanda pecaman untuk kita nak erti, faham, tahu kata kelimah tu datang di atas wazan af'al yaf'ilul ialah keadaan fa'il madi dia datang di atas empat harah. Empat harah. Tapi empat harah ni bi ziyadatil hamzati fi awwalihi. Empat harah mana? Empat harah yang bersepakai di ziyadatil hamzati dengan ditambahkan akar hamzah fi awwalihi pada permulaannya. Pak harah tu yang tambah hamzah pada permulaan tu. Adapun kalaulah pak harah juga fa'il madi, tapi dengan ditambahkan akar harah. Satu harah di antara fa fa'il dan fa'il. Itu alamat tanda bagi wazan yang keluar pula. Dimakian juga kalaulah kita tahu keadaan fa'il madi tu datang di atas pak harah, tapi pak harah tu yang bersepakai dengan ditambahkan akar alif di antara fa dan itu dikatakan alamat macam bagi wazan yang ketiga pula. Lalu tolong sana. Jadi keadaan fa'il madi datang di atas parah ni alamat tu umum tu. Alamat tu benar di atas wazan yang pertama, wazan kedua, wazan ketiga. Cuma perbezaan dianya ia atas bersepakai dengan huruf tambahan. Tapi tu bi ziyadatil hamzah tu ba tu kalau mazhuf jadi ha daripada arba'ati ahruf. Nak menyata kelakuan pahrah tu. Ayat musannaf kata alamat tanda keadaan fa'il madi ialah pahrah tu bagaimana pahrah tu? Nak menyata kelakuan tu. Sebab hal-hal kita telah ngaji dalam kitab luahnya, hal-hal ni satu isim yang nasab untuk nak menerangkan akan kelakuan bagi benda. Nak menerangkan kelakuan bagi benda. Sini nak menerangkan kelakuan bagi pahrah. Kata keadaan fa'il madi datang tak pahrah, kelakuan dia tu bagaimana? Bi ziyadatil hamzati fi awali. Hal keadaan pahrah ni bersepakai dengan ditambahkan akar hamzah fi awalihi pada permulaan bagi wazan pertama. Pahrah dengan tambah hamzah. Contoh katanya seperti af'ala tadi lah. Af'ala ni datang tak pahrah tu. Tapi pahrah pada af'ala ni dengan ditambahkan hamzah pada awal. Sebab surasi mujarrad dia nya fa'ala je. Tambah hamzah pada awal di af'ala. Demikian juga mauzun timbangan dia tu. Akrama ni tanda kata dia ni daripada fa'il sulasi mazinya keadaan dia datang di atas pahrah. Akrama hamzah kahrami. Maka pahrah tu bersepakai dengan tambah hamzah pada awal. Asalnya sulasi mujarrad ya karuma, tambah hamzah jadi akrama. Jadi akrama. Maka akrama dah salah satu daripada mauzun kelimah-kelimah yang didatangkan di atas wazan yang ialah wazan yang pertama daripada segala wazan-wazan yang tiga yang dihantarkan bagi sulasi mazi yang datang di atas bagai yang pertama. Wa bina'uhu lit-ta'diyati ghaliban. Habislah. Masalah alamat habis sukat tu. Ini musannaf permulaan kalam semula situ. Musannaf nak menerangkan orang panggil hantaran dan makna bagi fa'il yang datang di atas bab yang pertama. Wa bina'uhu dan bermula hantaran, bermula maknanya dan hantaran bagi al-babil awal wazan pertama ni lit-ta'diyati ghaliban lam tara lit-ta'an ta'lam adu khabar. Ta'inun adalah lit-ta'diyati bagi menjadikan fa'il muta'addi ghaliban pada ghalib. Ghalibnya fa'il yang datang di atas wazan yang pertama daripada bagai yang pertama ni iaitulah binaan dianya dijadikan fa'il muta'addi ghaliban pada ghalib. Kebiasaannya daripada fa'il hak lazim berlaku. Seperti akroma. Akroma ni belum daripada tambah hamzah karuma fa'il lazim. Karuma yakrumu karoman. Karuma tu makna melia. Telah melia seorang. Melia-melia ni sifat melia ya tak melampau kepada orang lain. Hanya ada pada diri seorang tu.
Kemudian bila tambahkan hamzah jadi akrama. Jadi akrama sekarang jadi fi'il muta'addi lah. Karuma asal makna melia. Tapi bila kata akrama jadi fi'il muta'addi. Mana akrama Zaidun amran. Membuat melia lah Zaid amran akak amma. Zaid tu buat melia kepada amma. Bila amma mari tu dia tu akak syahir ke. Akak kuih akak apa. Tulang pecik-pecik orang ke umat. Tu mana buat melia kepada umat. Jadi sekarang jadi fi'il muta'addi. Asalnya belum daripada tambah hamzah fi'il lazim. Karuma Zaidun melia Zaid. Zaid melia. Bila tambah hamzah jadi muta'addi. Jadi khulasahnya binaan dan hantaran bagi wazan pertamanya kebanyakannya dihantarkan bagi jadi muta'addi kan akal fi'il lazim. Wa qad yakunu laziman dan terkadang adalah al-babul awal. Wazan yang pertama ni laziman fi'lan laziman ialah fi'il lazim. Asalnya fi'il lazim bila tambah hamzah memang jadi fi'il lazim juga. Ini sedikit-sedikit lah, jarang-jarang. Wa qad yakunu dan terkadang. Bila kata terkadang ni memang sedikit lah. Orang panggil qa' pada taqat yakunu. Qa' litaklih. Qa' masuk di atas fi'il mudhari' menunjuk di atas makna yang sedikit. Jadi keadaan fi'il yang datang di atas wazan akrama yukrimu ikram bina lazim ni ini sedikit benar. Yang banyaknya ya atas muta'addi. Wa qad yakunu dan terkadang adalah al-babul awal ni laziman ay fi'lan laziman ila fi'il lazim. Memang dah tambah hamzah tapi tetap jadi fi'il lazim. Misalul muta'addi contoh misalnya. Misalul muta'addi wala misal contoh bagi fi'il muta'addi yang datang di atas wazan af'al yaf'ilu if'al ni. Nahu aqrama Zaidun amran telah buat melia Zaid amran akama. Buat melia Zaid. Zaid ni buat melia amran akama. Akrama tu fi'il muta'addi tu asalnya fi'il lazim. Wa misalul lazimi maka akrama tu dikatakan sulasi mazi. Sulasi mazi itu bukan sulasi menjarak. Sulasi mazi. Sulasi dikatakan sulasi iktibar asal huruf asalinya 3 harah kahramin tu. Dan dikatakan mazi, tiba ditambah ke akal hamzah di atas dia. Jadi sekarang ni akrama dikatakan fa'il sulasi mazi. Sulasi mazi yang ditambahkan satu harah. Yang datang di atas wazan yang pertama. Wa misalul lazimi dan contoh bagi fa'il lazim. Nahu asbahar rajulu. Berpagi-pagilah seorang laki-laki. Berpagi-pagilah oleh seorang lelaki. Asbahar tu. Asalnya sabaha. Fi'il lazim lah. Bila tambah hamzah pun jadi fi'il lazim juga. Ni hak sedikit. Jara-jara berlaku ni. Biasa banyaknya fi'il lazim bila tambah hamzah jadi muta'addi. Al-babus tsani bermula wazan yang kedua. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Ialah wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Din dikatakan wazan yang kedua. Surah Al-Mazi juga. Mauzunuhu. Bermula mauzunnya. Mauzunuhu bola mauzunnya. Bermula mauzun. Kalau boleh beli itu tu apa nama panggil papeloh yang putih. Nampak kat sini satu. Mudah nak buat jadual, nak buat khulasa. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Ila wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan dikatakan sulasi wazan juga. Asalnya fa'ala yaf'ilu fa'lan. Asal tu. Kemudian kita ditambahkan satu harah. Jadi 4 harah. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Mauzunuhu bermula mauzun bermula timbangannya. Lafal-lafal yang ditimbangkan di atas wazan fa'ala yafa'ilu taf'il ni ialah farraha yufarrihu tafrihan. Farraha yufarrihu tafrihan. Farraha yufarrihu tafrihan. Farraha yufarrihu tafrihan. Ini dikatakan sulasi mazi juga. Kerana asal huruf dianya ialah 3 haraf. Farraha ni asalnya fariha. Fariha yafrahu farahan. Satu. Fariha suka Zaid. Zaid suka. Tu fa'il lazim juga ni. Bila tambahkan akar harah yang bersejenis dengan infa'il. Gapo kita tambahkan akar ra
Ya infa'il di sini kena tahra. Fa tu dia kata fa fa'il, ra dia kata infa'il, ha dia kata lam fa'il. Maka di sini nak buatkan jadi fa'il rubai sulasinya iaitu tambahkan akar ra yang bersejenis kat infa'il. Gapo iaitu tambahkan akar ra seumpama ra infa'il. Bila tambah ra jadi fararaha. Fararaha ni kaedah sorah bila berhipung dua harah yang bersejenis pada satu tempat, pastilah kena masuk, kena idgham ke harah tambah dan harah kedua jadi farraha. Maka farraha tu sekarang tu dijadikan fa'il sulasi mazik, sulasi mazik. Asalnya fa'il lazim, sekarang dijadikan fa'il muta'addi juga ni. Asalnya faraha fariha zaidun, Zaid suka. Tapi bila dibuatkan fa'il muta'addi, fa'il sulasi mazik jadi fa'il muta'addi dia. Farrahtu zaidan, aku mempersukakan akan Zaid. Aku ni buat satu-satu benda, Zaid tu suka. Itu orang panggil makna yang pokok yang asal lah. Muta'addi lazim ni orang panggil makna yang umum. Kemudian dalam muta'addi tu ada pula lah. Ada bina tu bina li taksir. Kalau lah kita tawazan yang kedua naik kerata dia cerita. Taksir tu ada taksir pada fa'il, taksir pada fa'il, taksir pada maf'ul. Demikian juga. Kalau hak tambahkan akan alih ni. Iaitulah ada hak muta'addi, ada hak lazim. Hak muta'addi ni kalau makna yang qah dia nya, ada muta'addi tu orang panggil bina lil musyarakah di antara dua orang. Atau musyarakah di antara seorang. Di antara satu pihak. Lain kerata dia cerita. Kalau kita ngaji sarah-sarah tu memang banyak lagi lah bahasa dia ni. Wa alamatuhu dan bertanda pecamannya bagi al-babil awal. Tanda bagi bab yang kedua. Wa alamatuhu dan bertandanya. Wa alamatuhu dan bertanda pecamannya. Pecaman bagi al-babil awal, al-babil sani, bab yang kedua ni. An yakuna madihi. Ialah keadaan fa'il madinya, fa'il madi bagi al-babil sani. Ja'iyan datanglah fa'il madi ala arba'ati ahrufin di atas 4 harah juga. Tapi 4 harah ni 4 harah mana? 4 harah hal keadaan 4 harah ni bersepakai ba ni tak ada mazhab jadi hal daripada arba'ati ahruf. Nak menyatakan kelakuan 4 harah. 4 harah tu bagaimana 4 harah tu? Kerana keadaan fa'il madi datang tanpa 4 harah tu umum tu. Wazan yang pertama keadaan fa'il madi datang tanpa 4 harah. Wazan yang ketiga keadaan fa'il madi datang atas farah juga. Jadi bilalah kesamaan tu, lalu itulah mustahil nak menerangkan kelakuan farah supaya untuk nak membezakan di antara tiga-tiga wazan tu. Farah yang bagi wazan yang kedua ni bi ziyadati harfin wahidin bainal fa'i wal 'aini min jinsi 'aini fa'li. Hal keadaan farah ni bersepakai farah dengan ditambahkan akar harah yang satu. Dengan ditambahkan akar satu harah. Tambah satu harah ni kita nak tambah tu di mana? Tambah-tambah tu. Baina ni zarah. Pasti kena ada takluk dia. Takluk pada dia ada. Tambah satu harah kita nak tambah tu di segi mana? Tambah pada permulaan ke belum daripada fa'il. Atau tambah di antara fa dan in ke. Atau tambah kemudian daripada lam. Lalu tulang musannaf menyata tambah-tambah ni bainal fa'i wal 'aini di antara in fa'il wal 'aini dan di antara fa fa'il wal 'aini dan in fa'il. Tambah ke akar harah yang satu di antara fa fa'il dan in fa'il. Tu. Fa fa'il tu mana? Kalau pada memadah kita misal farraha. Kita tahu hak sulasi mujarradnya fariha. Fa fa'il itu kena taffa tu. In fa'il kena tarruf. Kali itu tambah ke akar harah yang satu. Di antara fa dan in. Harah yang satu mana? Min jinsi aini fa'li. Harah yang satu yang adalah harah yang satu ni. Min jinsi aini fa'li. Daripada harah yang bersejenis dengan in fa'il. Min jinsi aini fa'li ni. Sifat pada harf wahid. Harah yang satu mana? Min jinsi aini fa'li. Yang adalah daripada harah yang bersejenis dengan in fa'ilnya. In fa'il bagi al-babil awal. Jadi khulasanya tanda kita nak tahu, nak kenal katanya alamat, nak kenal katanya wazan yang kedua ni, ialah keadaan fa'il madi datang dari atas harah. Harah ni yang bersepakai dengan ditambahkan akar harah yang serupa dengan in fa'il
tambah ke arah yang serupa dengan infa'il ni di antara fa dan in. Maksudnya tu. Tu dengan ditambahkan akan satu arah yang bersejenis dengan infa'il. Tambah ni di antara fa dan in. Fariha infa'il itu kena tarra. Maka tambah ke arah yang bersejenis dengan ra. Dengan bersejenis dengan ra. Apa ra juga? Harah yang bersejenis dengan infa'il pada sifat dan makhraj. Apa ra juga? Jadi fararaha. Bila di fararaha tu kaedah sorahnya bila beri pun dua harah bersejenis pasti kena matikan akar harah jenis yang pertama. Kemudian idgham ke harah pertama harah kedua jadi farraha tu atau fa'ala. Wa bina'uhu dan melahantara bagi al-babisani lit taksiri kainun adalah bina hatara makna dia lit taksir dihantarkan bagi membanyakkan. Membanyak ni makna fa'il ta'dil jugalah. Wa huwa dan itu at-taksir membanyak ni qad yakunu terkadang adalah banyak ni fil fa'li pada perbuatan. Jadi di segi banyak banyak tu ada tiga bahagian pula. Banyak tu banyak perbuatan ke? Atau banyak tu banyak yang membuat ke? Atau banyak tu banyak yang dikena buat. Lalu tu dalam sanad negara kata, wa huwa iaitu at-taksi, banyak ni banyak-banyak ni qad yakunu terkadang adalah banyak fil fa'li pada perbuatan. Pada diri fa'il. Lah mana bagai banyak ada perbuatan ni? Nahu tawafa Zaidunil Ka'bata. Telah banyak tawaf Zaid al-Ka'bata akan Ka'bah. Telah banyak keliling Zaid akan Ka'bah. Maka banyak situ banyak apa? Banyak keliling tu apa? 7 keliling lah. Adapun fa'il seorang Zaid ya. Maf'ul pun satu juga apa? Satu Ka'bah tu. Betul banyak situ, ia atas banyak perbuatan, iaitu kena atas berkeliling. Maka tawafa telah dikatakan fa'il sulasi mazid. Sulasi mazid. Dikatakan sulasi i'tibahu asalnya 3 harah. Dan dikatakan rubai i'tibah ditambahkan akan satu harah yang satu yang bersejenis dengan infa'il yang ialah waw. Wa qad yakunu dan terkadang adalah banyak-banyak ni fil fa'ili pada fa'il. Banyak tu banyak fa'il. Banyak di segi fa'il. Nahu mawatatil ibilu telah banyak matilah oleh ibil, oleh unta. Maka banyak mati tu unta tu. Adapun sifat mati tu satu je. Bila keluar roh daripada jasad tubuh tu, tu orang panggil mati. Kalau itu yang banyak sini banyak apa? Ya tak unta tu banyak. Habis tu orang panggil banyak di sini di segi fa'il. Fa'il tu banyak ke apa? Unta tu banyak mati. Wa qad yakunu dan terkadang adalah banyak fil maf'uli pada maf'ul. Nahu ghallaqa Zaidunil abwa. Telah banyak selak dah kocilah Zaid al-abwa akan tekak-tekak. Akan pitu-pitu. Abwa ni mana tekak ni? Kali tu banyak selak situ tu. Selak apa? Selak pitu. Pitu tu yang banyak. Zaid yang menyelak fa'il satu je. Perbuatan diri selak, diri koci tu satu juga. Kali tu yang banyak di sini banyak al-abwa banyak itu. Maka di sini dikatakan taksir ni ya telah nasbah maf'ul bih. Jadi khulasahnya wazan yang kedua ni binaan dianya lit taksir. Maka lit taksir ada kalanya kena di atas fa'il hak muta'addi seperti taksir pada perbuatan dan taksir pada maf'ul bih. Dan ada kalanya taksir ni bina dianya lil lazim, bina lazim seperti lit taksir fil fa'ili saja mawatatil ibilu. Al-babus salisu berwazan yang 3 ulah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Kena baca cepat-cepat sikit. Kita banyak lagi nak baca. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Ini pun dikatakan fa'il sulasi mazid juga. Asalnya 3 harah ni fa'ala yaf'ilu fi'lan. Tambah alif di fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Masdar dia 3 sini. Fa'ala fi'il madhi, yufa'ilu fi'il mudhari', mufa'alatan tu masdar sama'i. Wa fi'alan tu dikatakan masdar mufa'alatan masdar qiyasi. Wa fi'alan dikatakan masdar sama'i. Masdar ni ada 2, ada masdar qiyasi dan masdar tu masdar sama'i. Kalaulah masdar tu masdar qiyasi, maknanya masdar yang dikiyahkan dan ditimbangkan daripada kelima fa'il.
Adapun masdar sama'i ni masdar yang tidak boleh dikiyahkan daripada kelimah fi'il madi dia tu tak boleh nak kiyah. Hanya masdar tu terhenti dengar daripada kalam Arab. Lah mana nak dengar daripada kalam Arab? Pasti kena tengok kamus lah. Atau nak kita tanya Arab apa? Tapi tanya Arab hak reti tahu lah. Tanya Arab kapung tak reti ke? Tu. Mufa'alah ni kiyahkan daripada fa'ala yafa'ilu mufa'alah. Tapi fi'alan wa fi'alan ni orang panggil masdar sama'i, masdar yang didengarkan daripada cakapan Arab. Kena tengok oleh kaum lah. Mauzunuhu berulah timbangan bagi al-babit salis atau fa'ala yafa'ilu fa'ala fi'ala wa fi'ala ni qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Qatala fa'amadi yuqatilu fa'amdari muqatalah masdar qiyasi qitalan wa qitalan tu masdar sama'i. Ya tiap-tiap fi'il ni kadang-kadang ya ada masdar dua, masdar sama'i, masdar qiyasi seperti wazan yang tiga ni. Dan kadang-kadang ada satu masdar yang apa iaitu masdar qiyasi saja. Seperti wazan yang kedua dan wazan yang pertama. Wa alamatuhu dan mala tandanya, tanda bagi al-babis salih ni ayyakuna madihi bahawa adalah fi'il madi. Fi'il madi bagi al-babis salih ni ala arba'ati ahrufin ja'iyan datang ala arba'ati ahruf di atas 4 harf. Fi'il madiyah datang di atas 4 harf. Tapi 4 harf ni bi ziyadatil alifi bainal fa'i wal ain. Bo ni nak menyatakan kelakuan 4 harf. 4 harf tu bagaimana? 4 harf tu umum tu. Bi ziyadatil alif 4 harf yang bersepakai dengan ditambahkan akal alif. Tambah ni bainal fa'i wal ain di antara fa dan in. Di antara fa fi'il dan in fi'il. Tu qatala fa'ala. Qah tu dikatakan fa fi'il kerana dia tu harah yang bertelikan akal fa bagi fa'ala. Ta tu dikatakan in fi'il kerana dia tu harah yang bertelikan akal in bagi fa'ala. Kemudian tambah alif di antara qah dan ta tu yang ialah fa fi'il jadi qatalah. Wa binahu dan mula antara al-babi salih lil musyarakati bainas naini ghaliban. Adalah binaan antara dia ni lil musyarakah bagi bersekutu dan bersyarikat dan berkongsi bainas naini ghaliban di antara dua pihak ghaliban pada ghalib. Ghalibnya ya atas makna dia tu ya atas berkongsi dan bersyarikat di antara dua pihak. Wa qad yakunu lil wahidi dan terkadang adalah al-babus bina bagi al-babis salih ni. Lil wa al-musyarakah. Wa qad yakunu dan terkadang adalah al-musyarakatu musyarakah ni lil wahidi bagi seorang satu pihak dia. Bukan seorang agak, mana satu pihak. Tu mana bersekutu pada satu pihak. Contoh misalnya, misalul musyarakah. Misal bagi musyarakah bersekutu bainas nain di antara dua pihak. Nahu qatala Zaidun amran. Membunuhlah Zaid akan Ammar. Kena buat mana? Membunuh Zaid akan Ammar. Apa makna bunuh Zaid akan Ammar? Mana Zaid tu bunuh Umar. Umar tu bunuh Zaid. Tu maknanya musyarakah tu pada pihak sama-sama bunuh. Qatala Zaid dan Amran telah membunuh Zaid akan Ammar. Dengan mana Zaid bunuh Umar. Zaid tikai Umar. Umar tikai Zaid. Tu musyarakah. Pada pihak sama-sama tikai, sama-sama bunuh. Makna ni penting. Hak yang penting sekalinya. Kita nak buh makna ni waktu kita kitab fiqh ni. Kitab fiqh, kitab usul din ikutlah. Ketika itulah penting. Lebih-lebih lagi bab fiqh lah. Sebab fiqh ni kita nak keluarkan akan masalah. Maka nak keluarkan akan masalah pasti kena tahulah makna kelimah tu. Kalaulah kita terjemah makna tu tak betul, maka masalah tu baik pun tak betul lah. Yang penting tu ketika bab fiqh tu. Sorah ni. Satu kelimah tu yang orang macam ni, bina elah ni, datang nak tahu wazan ni, makna dia pasti kena terjemah makna tu yang betul. Bila terjemah makna betul, masalah tu baik betul. Kalau terjemah makna tu tak betul, masalah tak betul. Kadang-kadang ada juga orang yang terjemah makna tak betul tapi masalah betul. Itu orang panggil dia buat masalah tu bukan dengan ibarat kitab lah. Yang orang naknya, yang pentingnya ia telah retikan akan masalah kitab tu serta dari orang panggil reti dah faham ibarat retikan akan masalah kitab daripada ibarat kitab. Dia tengok ibarat kitab yang katalah ni, dubik masalah gini-gini. Dia fahamnya kerana gini-gini. Di segi sorah, di segi nahwu, memang dia bubuh makna tu betul. Macam qatala Zaid bin Amran telah bunuh Zaid ke Umar. Bukan makna Zaid pergi bunuh Umar dah.
Zaid pergi bunuh Umar. Bukan maknalah tu. Kalau Zaid pergi bunuh Umar tu, tak dikatakan musyarakah bersekutu di antara dua pihak tu. Kalau kata Zaid bunuh Umar, kena kata qatala Zaidun Amran. Bunuh Zaid takkan Umar. Zaid bunuh Umar seorang. Bila Zaid pergi Umar pun, mati Umar. Mati tak kira lah. Maknanya Zaid seorang je. Yang menghasilkan sifat bunuh tu. Tapi di sini bukan makna gitu. Qatala Zaidun Amran ni, qatala datang di atas wazan fa'ala. Telah maklum betul wazan fa'ala bina di musyarakah bersekutu di antara dua pihak. Kalau itu di sini kena terjemah makna katanya. Qatala Zaidun Amran ni, mana Zaid itu bunuh Umar. Umar bunuh Zaid. Itu makna kata musyarakah pada pihak sama-sama membunuh. Wa misalul wahidi dalam misal contoh bagi musyarakah di antara satu pihak yanahu qatalahumullahu, telah membunuh akan mereka itu oleh Allah. Dengan Allah Taala satulah bunuh. Bukan kata Allah Taala bunuh mereka itu bunuh Allah Taala pula. Mana musyarakah sini ni satu pihak ke apa satu pihak Allah Taala. Maka tokoh Taala situ itulah dikatakan fa'il sulasi mazid. Jadi khulasahnya sulasi mazid ni daripada bagai yang pertamanya, apa bagai yang pertama? Iaitulah yang tambah satu harah di atas fa'il sulasi mujarrad. Ada 3 wazan lah. Pertamanya wazan af'ala yuf'ilu if'al. Yang kedua fa'ala yuf'ilu taf'il. Yang ketiganya fa'ala yuf'ilu mufa'alan wa fi'alan wa fi'alan. An-naw' usani pula bagai yang kedua. Huwa mazi, waw tidak ada lah. Huwa mazi da fihi harfani ala sulasiyyi. Ala sulasiyyi mana ala sulasiyyi al-mujarradi wa huwa khamsatu abwab. Barulah bagai yang kedua ni huwa ma ialah barang ialah fi'il zida fihi yang ditambahkan. Zida tu fi'il madhi bina majhul tu. Tu. Bina majhul zida. Habis tu kita terjemah mana yang ditambahkan fihi pada ma harfani akan 2 harf. Harfani la fi'il bagi zida. Zida ni daripada fi'il mu'tal ke mu'tal. Jadi dhammah awal kasrah harah sebelum pada akhir memang tak zahir lah. Kerana dia tu daripada fi'il mutal'in. Tak sama dengan duriba lah. Duriba Zaidun dipukul ke Zaid. Duriba tu memang dhammah awal kasrah haraf belum ada akhir. Zahir nyata. Kerana dia tu fi'il sahih. Adapun Zidan ni fi'il mutal'in. Memang tak nyata. Panggil dhammah awal kasrah dulu pada akhir tu. Pada takdir. Zahir memang tak ada. Asalnya fi'il madhi hak bina fa'il dia nya. Ya atas zada. Zada yazidu ziyadah. Zada saya zayada. Zayada. Zida ni kalau turut asal hatara dia zuyida tu. Zuyida. Dhammah awal kasrah dulu pada akhir. Zuyida. Zuyida ni berat. I'la fi'il mutala'in ni haraf illa. Berbaris dulu pada waw fathah pasti kena tukar kat alif jadi zada. Fi'il madhi bina fa'il. Tapi kalau fi'il madhi bina fa'il jadi zida. Ma zida fi harfani fi'il yang ditambahkan pada fi'il akan 2 harah. Ini bagai yang kedua tambah 2 harah. Tambah ala sulasiyil mujarradi di atas fi'il sulasi mujarrad. Di atas fi'il yang asal huruf dia ni 3 harah. Yang bagai yang pertama tadi tambah 1 harah ya. Bagai yang kedua tambah 2 harah. Di atas fi'il sulasi mujarrad, di atas fi'il yang adalah huruf asalnya 3 harah. Wa huwa khamsatu abwabin wa huwa dan iaitu an-naw' usani bagai yang kedua ni khamsatu abwabin 5 wazan. Ada 5 wazan. Al-babul awalu wazan pertama infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Infa'ala yanfa'ilu infi'al. Infa'ala yanfa'ilu infi'al ni asal sulasi jaraknya fa'ala. Tambah 2 hamzah iaitu hamzah dan nun jadi infa'ala. Mauzunuhu bermula mauzun, bermula timbangannya. Lafaz-lafaz yang kita buat timbangkan di atas infa'ala yang fi'il infi'al. Salah satu daripadanya inkasara yang kasiru inkisaran. Inkasara yang kasiru inkisaran. Asal sulasi jaraknya kasara, kasara yaksiru kasran. Tambah hamzah dan nun jadi inkasara yang kasiru inkisar. Wa alamatuhu dan wala tanda percamannya al-babil awal wazan pertama ayyakuna madihi ialah keadaan fi'il madhi ni ala khamsati ahrufin datang di atas 5 harah. Datang di atas 5 harah. Tapi 5 harah yang bersepakai bi ziyadatil hamzati wan nun fi awalih.
yang bersepakai 5 harah dengan ditambahkan akar hamzah wa nun, dan harah yang kedua ialah nun, tambah hamzah dan nun fi awalihi pada permulaannya. Tengok inkasara atau infa'ala. Asal selasim jaraya fa'ala kasara, tambah hamzah dan nun pada permulaan jadi inkasara infa'ala. Maka inkasara infa'ala lah dikatakan sulasi mazi. Tapi sulasi mazi daripada bagai yang kedua, iaitu ditambahkan akan 2 harah di atas asal selasim jarak. Wabinahu dan berhantaran maknanya makna bagi wazannya tamu in fa'ala yang fa'ilu in fi'a ni lil mutawa'ati kainu ada lil mutawa'ah bagi mutawa'ah. Mutawa'ah ni bagi mutawa'ah. Apa makna mutawa'ah? Tengok ya makna sini. Jadi nak oyak bahasa Jawi payah juga. Tengok makna ya lah. Wa maknal mutawa'ati husulu asari syai'i an ta'allukil fa'lil muta'addi bimaf'ulih. Itu makna mutawa'ah. Mutawa'ah ni orang panggilnya kehasilan lah. Makna yang hasil daripada berlaku bagi fa'il muta'addi. Husul asari syai' mana hasil lah oleh bekah bagi suatu. Hasil lah oleh sifat dan bekah perbuatan bagi suatu. Hasil-hasil itu hasil an ta'allukil fa'lil muta'addi daripada bergantung dan bersakut paut oleh fa'il muta'addi ni bimaf'ulihi dengan maf'ul bih dia. Fa'il muta'addi ni bila lah dia tu bersakut dengan maf'ul bih, hasil lah oleh bekas sel tu. Maka bekas sel tu orang panggil mutawa'ah. Tu bekas sel tu telah dikatakan mutawa'ah. Bekasan yang hasil daripada bergantung fa'il muta'addi dengan maf'ul bih dia. Tu dikatakan mutawa'ah. Misalnya nahu kasartu zujajah. Kasartu zujajah fankasara zalika zujaju. Tu ya. Kasartu zujajah itu dikatakan fa'il muta'addi. Kasara fa'il muta'addi tu. Maka fa'il muta'addi bergantung dengan maf'ul bih. Kasartu zujajah, aku memecahkan akan kaca. Akan gelah kau ikutlah akan kaca. Bila aku ni memecahkan akan kaca, maf'ul fa'il muta'addi tu bergantung dengan maf'ul bih. Fankasara zalika zujaju, maka terima pecahlah oleh dimaki yang kaca. Botol saat ni pun pecah. Bila aku memecahkan akan botol tadi, botol saat ni pun terima pecah. Terima pecah telah dikatakan mutawa'ah. Terima pecah telah dikatakan mutawa'ah. Satu bekas, satu sifat yang hasil daripada bergantunglah oleh memecah seorang ni akan botol tu. Tu. Payah sikit. Payah tak apa. Payah lakolah. Kasar tu zujajah, memecahlah aku azujajah akan kaca, akan botol. Botol kaca tu lah. Fankasara zalika zujaj, maka terima pecah oleh dimakia itu kaca, oleh dimakia itu botol, oleh dimakia itu gelah kau ikutlah. Fa'in nan kisara zujaj, maka bahasa terima pecahlah oleh botol, oleh kaca ni. Asarun ialah satu bekasan, satu sifat. Satu kehasil perbuatan. Hasalah ya hasilah an ta'allukil kasri daripada bergantunglah oleh memecah seorang ni allazi huwal fi'lul muta'addi yang ialah fi'il muta'addi ni dengan maf'ul bih. Malah ada lagi bi maf'ulihi dengan maf'ulnya maf'ul bagi al kasri. Dengan maf'ulnya maf'ul bagi fi'il muta'addi. Apa ya ta'azzujat. Bila seorang pergi memecahkan akan kaca, di kaca pun terima pecah lah. Terima pecah. Maka terima pecah telah orang panggil mutawa'ah tu. Inkasara tu. Kasar tu zujajah memecah aku akan kaca. Fankasara. Inkasara tu. Fa'il datang hazar tamu. Fankasara zalika zujaj. Maka terima pecah oleh dimaki iaitu kaca. Jadi kita faham di sini maknanya. Wazan yang pertama inkasara atau infa'ala ni. Bina dianya lazim. Tapi lazim siti dengan makna mutawa'ah. Bukan lazim macam lazim biasa tu dah. Lazim makna mutawa'ah. Gapo? Iaitulah satu bekas, satu sifat yang hasil daripada bergantung fa'il muta'addi dengan maf'ul bih. Fa'in nan kisara zujaj, maka bahasanya terpecah. Terima pecahlah kaca ni. Terpecah kaca ni dengan sebab seorang tu memecah. Asarun ialah satu bekas.
satu kehasilan, satu perbuatan, satu sifat hasala yang hasilnya dapat anta'allukil kasri daripada bergantunglah oleh memecah seorang ni allazi wal fi'lul muta'addi yang ialah fi'il muta'addi bergantung ai bi maf'ul bih dengan maf'ul bih bagi fi'il muta'addi. Al-babus tsani wazan yang keduanya ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ialah wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Mauzunuhu bermula mauzun timangan ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ijtama'a fa'il madhi, yajtami'u fa'il mudhari', ijtima' fa'il masdar. Alamatuhu daulah tanda percayaman al-babis tsani an yakuna madhi bahawa adalah fa'il madhi al-babis tsani ala khamsati ahrufin datang atas 5 huruf. Tapi 5 huruf ni yang bersepakat bi ziyadatil hamzati fi awwali dengan ditambahkan akar hamzah pada permulaan al-babis tsani wa ta'i dan ditambahkan akar ta. Wa ta'i waw huruf atas atas dah hamzah. Takdir amalnya bi ziyadati ta dengan ditambahkan akar ta bainal fa'i wal ain di antara fa dan ain. Jadi khulasanya tanda keadaan fi'il madhi datang dari 5 huruf. Tapi 5 huruf ni bersepakat tambah hamzah pada permulaan dan tambah ta pada antara fa dan ain. Wa bina'uhu dan belah hantaranya. Antara al-babis tsani ni lil mutawa'ah aidan bagi mutawa'ah aidan juga sama seperti ba wazan yang pertama. Nahu jama'tul ibila fajtama'a zalikal ibilu. Aku menghipungkan akar utah ni. Bila aku hipung kat utah fajtama'a zalikal ibilu maka terima hipunglah oleh dimakia utah. Utah pun berhipunglah. Asalnya utah tu duduk bercerai-cerai kan. Di tempat yang masing-masing. Maka seorang tu kumpul. Bila seorang tu kumpul, utah pun terkumpul dan terhipunglah pada satu tempat. Maka terhipung dan oleh dimakia utah tu lah. Orang panggil mutawa'ah. Makna yang hasil daripada jama'atul ibila. Daripada bergantunglah fi'il muta'addi ni dengan maf'ul bih. Bila aku ni menghipungkan akar utah, maka terima berhipunglah oleh dimakia utah. Al-babus salih ba' yang ketiga. If'al la yaf'alu if'ila. If'al la yaf'alu if'ilalan. If'al la yaf'alu if'ilalan. Mauzunuhu bila wazan if'al la yaf'alu if'ilalan ni ihmarra yahmarru ihmirar. Ihmarra yahmarru ihmiraran. Wa alamatu dalam tanda percamannya al-babis salih an yakuna madhi bahawa adalah fi'il madhi al-babis salih ala khamsati ahrufin datang di atas 5 huruf juga. Tapi 5 huruf bi ziyadatil hamzati yang bersepakai dengan ditambahkan akar hamzah fi awalihi pada permulaan tambah hamzah. Yang hamzah ada pula tu. Hamzah tu bukan alif. Alif ni memang tak terima baris dah. Kalau cuma rupa bangunan tu tubuh tu alif dah hakikat sungguh hamzah tu. Kerana kalau lah alif sungguh memang tak terima baris. Alif ni memang tak terima baris selama-lama dah alif ni. Nah, bi ziyadatil hamzati dengan ditambah hamzah pada permulaan wa harfin akhar dan satu harah yang lain pula. Pertama tambah hamzah pada permulaan dan satu harah yang lain. Tapi satu harah yang lain mana? Min jinsi lam fi'li. Satu harah yang lain ni daripada jenis lam fi'il lah. Satu harah yang lain tu hak yang jenis lam fi'il. Yang sama dengan lam fi'il. Yang sama dengan lam fi'il. Bila kata jenis lam fi'il ni, maknanya serupa dengan lam fi'il. Serupa pada sifat nama kerap. Sininya kita tahu lam fi'il dia kena tahra. Kerana asal sulasi mujarrad dia nya hamira. Hamira. Fa fi'il. Min ain fi'il. Ra lam fi'il. Maka bila kita nak buat jadi fi'il sulasi mazid tambah 2 huruf, pertamanya tambah hamzah pada permulaan, yang keduanya tambahkan akar harf yang serupa dengan lam fi'il. Apa tambah ra juga? Tambah fi akhirih pada akhirnya akhir dia. Tambah ra pada akhir. Jadi ihmarara. Jadi ihmarara. Bila jadi ihmarara kaedah harfnya bila berhimpun 2 huruf pasti kena idgham. Idgham ra dalam ra yang kedua jadi ihmarra. Ihmarra lah tu. Ihmarra. Sebab cakap fi'ra ni orang panggil cakap payah pasal. Kalau kata ihmarara tu jadi tak pasal. Bunyi pun tak sedap dengar. Lalu itulah kaedah ra-nya pasti kena idgham. Idgham ra dan ra jadi ihmarra. Wa bina'uhu dan bola hantaran bagi fi'il lazim ni. Hantaran bagi al-babis salih li mubalaghatil lazim. Di hatta adalah ia bi mubalaghah lazim bagi mubalaghah fi'il lazim. Bagi mubalaghah bersangatan akan fi'il lazim. Maksudnya bina dia lazim lah. Wazannya ketiga bina lazim. Tapi lazim yang mubalaghah, yang bersangatan.
Wakila nak kata setengah ulama sorahnya lil alwani wal uyu. Makna dianya dihantarkan menunjuk di atas warna-warna wal uyubi dan segala ai-ai. Setengah ulama sorah yang katanya fa'il yang datang di atas wazan yang tiga daripada bagai yang kedua ni. Yang ialah fa'il sulasi madhi tambah dua harah ni. Makna dia dihantarkan bagi tunjuk di atas mana warna-warna wal uyubi dan segala ai-ai. Misalul alwan. Lana misal yang tunjuk di atas warna nahu ihmar zaid. Bersangat merah zaid. Zaid tu merah benar dia. Tu. Seperti bunga mawar dah muka dia. Hidung dia pun merah. Telinga merah. Misalul uyuk dan misal bagi ai. Misal bagi fa'il yang datang di atas ba'ang tiga yang tunjuk tak mana ka'ai panahu. Warra zaidun. Warra ni mana apa? Buta. Buta sebelah. Warra. Warra zaidun telah buta sebelah zaid. Buta sebelah zaid. Warra ni bukan kecak tu tak. Bukan kecak ni. Tepe tu bukan. Buta sebelah apa? Mana aid dah. Warra zaidun telah buta sebelah zaid. Tu orang panggil bina lil makna dianya lil ujuk. Buta-buta tu mana aid tu. Tapi hak yang jisi jamhurnya makna dianya balarah fa'il lazim lah. Bersangat tam merah. Kalau kata hamira zaidun, zaid merah biasa ya. Tapi kalau kata ihmar zaidun, bersangat tam merah. Merah tu banyak sikit lah. Lepas tu kalau kata ihmar zaidun, bersangat tam merah benar oleh zaid. Tu merah benar. Merah yang banyak sekali lah. Kalau ihmar tu. Kalau tahamira zaidun, merah zaid. Merah sikit-sikit ya. Ihmar zaidun, bersangat tam merah. Merah pertengah ya. Kalau tak ihmar zaidun, bersangat tam merah. Banyak merah benar lah zaid. Ya huruf Arab ni mana kalau lah bertambah huruf, bertambahlah makna. Bila bertambah harah, bertambahlah makna. Hamira tu tak ada tambah apa-apa. Merah biasa lah hamira zaidun. Bila tambahkan satu harah atau dua harah ihmar zaidun, bersangat tam merah. Tambah makna. Bila tambah tiga harah ihmar zaidun, bersangat tam merah benar lah. Jadi makna tu bertambah mengikut huruf tambahan. Sebab kaedah itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah binaan huruf kelimah ni lah menunjukkan di atas tambah makna. Bila bertambah huruf binaan, makna pun bertambah juga. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna atau ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahan huruf atau bertambahan binaan kelimah apa huruf ni ialah menunjuk di atas bertambahan makna. Al-babur ra'i bermula wazan yang keempat tafa'ala tafa'alu tafa'ulan. Ialah wazan tafa'ala tafa'alu tafa'ulan. Mauzunuhu bermula mauzunnya timbangannya lafal-lafal yang ditimbang atas tafa'ala tafa'ulan ni takallama takallamu takalluman. Takallama ya takallamu takalluman. Wa alamatuhu dabla tanda percamannya al-babir rabi' an yakuna madhi bahawa ialah keadaan fa'il madhi ni jaiyan ala khamsati ahrufin datang di atas 5 harah. 5 harah ni bersepakai bi ziyadati ta dengan ditambahkan ta fi awali pada permulaan wa harfin aqa dah harah satu lagi min jinsi aini fi'li daripada jenis fi'ilnya fi'il bagi al-babir rabi'. Pertamanya tambahkan ta pada permulaan. Yang keduanya tambah harah yang berjenis dengan infa'il. Tambah-tambah bainal fa'i wal ain di antara infa'il, fa'il dan infa'il. Jadi kita nak tahu kata fa'il, infa'il ni pasti kena sila kepada fa'il selasin jarak dia lah. Takallama kita nak tahu kata mana fa'il, mana infa'il, mana lam fa'il. Pasti kena sila kepada fa'il hak selasin jarak dia. Contoh itu takallama, selasin jarak dia ni ialah kalama. Kalama tu selasin jarak ya. Maka kah tu dikatakan fa'il lah. Lam tu dikatakan infa'il, min tu dikatakan lam fa'il. Ke mana? Kah dikatakan fa'il, lam dikatakan infa'il, min dikatakan lam fa'il. Tu. Maka di sini tambah ta, lepas tu tambahkan akar harah yang bersejenis dengan infa'il. Infa'il sini kena lam, tambah lam.
Jadi takalama, lam tu jadi dua. Idgham kan lam tambah lam kurang jadi takallama. Takallama. Wa binahu dalah antara yang kat lepas berat lit takallufi maudu'an dihantarkan binaan ni bagi takalluh. Takalluh ni menebang-nebangkan. Menebangkan pada menghasilkan akan perbuatan. Wa makna takallufi, makna takalluh tahsilul matlubi, menghasilkan akan benda yang dikehendaki syai'an sedikit ba'da syai'in kaman dia sedikit. Menebang lah. Kalau panggil menebang tak? Lurah ni panggil menebang lah. Kalau lurah bahasa tu tahu panggil tu. Menghasilkan benda yang ditutup, benda yang dimaksud, benda yang dinak ni sedikit demi sedikit. Ya hasil sikit. Supaya gapo anak-anak tu. Dia guna membinakan rumah dia tu sikit je. Akhir-akhir jadi gunung yang besar. Dimakian juga orang belajar ni. Tu. Belajar ni sedikit-sedikit. Janganlah pomok belajar ni. Akhirnya tak dapat satu hebuk. Tu. Mana sedikit-sedikit belajar. Lepas tu akhirnya banyak. Yang penting naknya faham. Faham serta reti pula. Lepas tu boleh amal, boleh sebar pula. Tu memang lebih lagi lah. Maknanya tahsilul matlub menghasilkan benda yang dikehendaki sedikit demi sedikit. Nahu ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'alatin. Belajar aku akan satu ilmu ni, satu masalah, kemudian satu masalah. Ta'allama tu dikatakan dah tahu azannya ke apa. Al-babul khamisu, bab yang kelimanya, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ialah wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mauzunuhu wazan lafal-lafal yang ditimbangkan di atas wazan tafa'ala tafa'ulan ni taba'ada. Taba'adu taba'udan. Ala wa alamatuhu, dan bala tanda percamannya al-babil khamis an yakuna madhihi, bahawa adalah fi'il madhinya ala khamsati ahruf, datang di atas 5 harah. 5 harah ni bi ziyadati ta, bersepakat dengan ditambahkan akan ta fi awali pada permulaan, wal alifi, dan tambahkan alif bainal fa wal ain, di antara fa dan ain. Taba anda asalnya sulasim jaranya ba'da yab'udu bu'dan. Tambahkan ta alif di taba anda ya taba'adu taba'udan. Wa bina'u, dan belah hantaran makna dianya lil musyarakah, adalah ia tunjuk di atas makna bersekutu dan berserikat dan berkongsi bainal isnaini fasaidan, di antara dua pihak, fasaidan maka lebih. Di antara dua, sekurang-kurangnya dua pihak atau lebih. Misalul musyarakah bainal isnain. Misalul musyarakati bainal isnaini. Misal bagi fa'il yang tunjuk di atas makna bersekutu di antara dua pihak. Taba'ada Zaidun an Amrin. Berjauhlah. Berjauh-jauhlah Zaid daripada Umar. Umar jauh daripada Zaid. Zaid jauh daripada Umar. Tak boleh hitung pada satu tempat dua orang tu. Kena seteru dua orang. Zaid boleh tengok muka Umar. Umar pun boleh tengok muka Zaid. Misalul musyarakah fasaidan. Misal bagi bersekutu. Bersekutu ni pada makna bagi fi'il lah. Berkongsi tu pada makna bagi fi'il. Okay, contoh kita tabak ada Zaidun an Amrin. Jadi Zaid dengan Umar tu bersekutu pada pihak sama-sama menjauh. Mana Zaid tu menjauh daripada Umar. Umar menjauh daripada Zaid. Bukan berkongsi, bersekutu ni duduk sekali semua. Tak, tu makna lain pula. Maknanya bersekutu pada perbuatan bagi pada makna bagi fi'il. Maksud tu musyarakah bainal isnain ni bersekutu di antara dua pihak ni pada makna bagi fi'il tu. Zaid ni dengan Umar ni bersekutu, berkongsi, berserikat pada makna bagi tabak ada. Makna menjauh apa? Zaid tu jauh daripada Umar. Umar jauh daripada Zaid. Itu makna atau bersekutu. Wa misalul musyarakah, misal bagi bersekutu, fasaidan yang lebih daripada dua pihak. Dua orang kita tahu. Nahu tasalahal qaumu, berdamai-damailah oleh kaum. Kaum tu pakat-pakat berdamai. Tu. Berdamai-damai, berdamai-damaian nak oleh kaum. Tu orang panggil musyarakah di antara dua, lebih daripada dua. Pakat-pakat berdamai kaum. Maka di situ tu musyarakah pada makna berdamai itu. Kaum-kaum ramai saat itu, ya itulah sama-sama berdamai.
Anna usalisu wa huwa ma zida fi salasatu arufin ala sulasi wa huwa arba'atu abwa. Allah.